Okey, kelas. Okey, yang sebelum ni kita dah tengok 5.5 iaitu minyak sawit, di mana kita dah tengok bagaimana yang boleh menghasilkan minyak sawit, iaitu kita ada yang sabut, okey, mesoket boleh menghasilkan minyak, dan bahagian kernel ataupun isi rong dia juga boleh menghasilkan minyak. Okey, dan salah satu kegunaan minyak sawit ialah kita dah tengok dia boleh digunakan untuk membuat sabun. Okey, membuat sabun ya. Jadi hari ini kita akan tengok bagaimana sabun ni boleh dihasilkan. Okey, melalui proses yang kita akan tengok di bawah. Okey. Okey. Kita tengok nota di sini. Okey, penghasilan sabun. Sabun yang merupakan garam asid lemak lazimnya dihasilkan melalui tindak balas antara minyak sawit, okey, kita guna minyak sawit, dengan alkali pekat. Okey, alkali pekat sebagai contoh larutan natrium hidroksida pekat, ataupun ada banyak lagi lah selain ini larutan kalium hidroksida pekat. Okey, seperti persamaan yang berikut, iaitu minyak sawit kita campur dengan asid pekat dan akhirnya dia akan jadi garam asid lemak ataupun yang kita panggil sabun dengan gliserol. Okey. Okey, jadi kita tengok proses di bawah, eksperimen, okey, yang kita sepatutnya buatlah kalau kita boleh bersemuka. Okey, iaitu eksperimen ni kalau kita tengok untuk menghasilkan sabun melalui proses saponifikasi. Okey. Jadi proses saponifikasi juga adalah nama proses untuk pembuatan sabun. Okey, jadi istilah ni kamu kena ingat iaitu saponifikasi. Jadi ini adalah satu proses yang kita guna untuk menghasilkan sabun. Okey, sabun ya. Okey, jadi kita tengok di bawah, untuk menghasilkan sabun seperti yang kita tengok tadi, dia perlu gunakan minyak sawit. Kita campur dengan larutan natrium hidroksida iaitu alkali pekat. Okey, kita campur ke dalam minyak. Okey, lepas tu kita panaskan kedua-dua campuran tadi, kita panaskan dia sampai kita kacau. Okey, lepas kita panas, kalau kita tengok arahan di sini, okey, iaitu kamu kena panaskan selama 5 minit. Okey, di bawah sini kamu panas selama 5 minit. Okey. Okey, selepas tu kamu kena campurkan air suling seperti yang kamu tengok di sini. Okey, kita campur air suling. Okey, air suling dicampurkan. Okey, selepas kita panas 5 minit, dan kita perlu campurkan garam ataupun yang kita panggil natrium klorida supaya kita boleh memendakkan, sabun yang terhasil. Okey. Okey, lepas tu selepas kita campur, kita panas sekali lagi. Okey, dan selepas tu kamu akan mula boleh tengok buih lah. Okey, buih sudah dihasilkan, iaitu ada buih di sini. Okey, lepas tu kita sejukkan dia. Okey, dan kita turaskan dia dengan kertas turas bersama dengan corong turas. Jadi kamu akan nampak mendakan terhasil pada kertas turas tu. Jadi kita ambilkan yang mendakan di sini. Okey, mendakan di sini. Kita campur dengan air, kita goncang, dan kita akan dapati larutan yang terhasil itu berbuih. Okey, berbuih ya. Maksudnya sabun sudah dihasilkan. Okey. Okey, jadi yang kita nak itu adalah bahagian sini ya, yang mendakkan di situ. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, komponen molekul sabun dan tindakan pencucian sabun. Okey. Jadi bahagian ni penting. Okey. Okey, iaitu komponen molekul sabun ni dia ada dua bahagian. Okey, dua bahagian. Okey, seperti yang kamu tengok gambar raja ni,
dia ada satu bulatan yang kita panggil sebagai kepala. Okey, dan dia ada belakang tu kita panggil sebagai ekor. Ekor dia, kepala dengan ekor. Okey, dan kepala itu sebenarnya kita ada nama ataupun kita panggil dia hidrofilik. Hidrofilik, iaitu bahagian kepala ni lah bahagian yang dapat larut di dalam air. Dia suka air, dia larut di dalam air. Okey. Okey, bahagian ekor, bahagian ekor dia kita panggil sebagai hidrofobik. Fobik maksudnya tak mau. Hydro ialah air, hydro ialah air. Hydrofobik maksudnya dia tak mau air, tak suka air. Jadi bahagian ekor ataupun hidrofobik ini ialah bahagian yang tidak dapat melarut dalam air. Dia tak suka air, tak mau air, tak boleh larut dalam air. Tetapi dia boleh larut dalam minyak ataupun grease. Okey, minyak yang berminyak, bahagian kotoran yang ada minyak. Okey, bahagian ni terdiri pada rantai hidrokarbon. Okey, bahagian ni adalah hidrokarbon. Okey, jadi kita tengok balik, iaitu kita ada bahagian kepala hidrofilik, dia akan larut dalam air. Bahagian ekor hidrofobik, dia tak mau air tapi dia boleh larut dalam minyak ataupun grease. Okey, jadi ini struktur molekul sabun. Okey. Okey, kita tengok seterusnya tindakan pencucian oleh sabun. Kita tahu kita guna sabun untuk mencuci baju, okey, pinggan mangkok, sesuatu yang kotor. Okey, yang ada minyak sebenarnya yang kotor tu adalah yang mempunyai minyak ataupun grease. Okey. Okey, kita tengok tindakan pencucian bagi sabun ini. Okey, iaitu bahagian A, yang ni gambar raja A, apabila sabun melarut di dalam air. Jadi kalau kita nak guna sabun tu untuk cuci, sebenarnya kita perlu air. Kalau tak ada air tak boleh. Sebuk sabun tu dengan baju tak boleh bersih. Okey, jadi kita kena larutkan sabun tu dalam air. Jadi bagi air yang kamu tengok di sini, bukan saja air, dia pun ada sabun di dalam. Okey, jadi dia ada molekul sabun di dalam. Yang kamu tengok seperti tadi, ada kepala dengan ekor. Okey, oleh itu permukaan kain dibasahi air sabun secara menyeluruh. Okey, jadi ini ialah air sabun yang atas. Bahagian bawah ini ialah warna purple ni ialah baju kamu ataupun pinggan mangkok kamu, okey, yang sudah dilekat dengan kotoran, kotor yang berminyak. Jadi dia tulis sini kotoran bergrease, okey, ataupun pinggan mangkok kamu Okey, lepas tu B. Okey, selepas kamu campurkan larutan sabun kepada baju kamu, okey, baju kamu, apa yang berlaku ialah tadi kita sudah belajar komponen ataupun struktur bagi sabun, okey, iaitu dia ada bahagian kepala. Bahagian kepala ni yang kita panggil hidrofilik. Dia boleh larut dalam air. Manakala bagi ekor pula, dia adalah hidrofobik. Dia tak boleh larut dalam air tapi dia suka ataupun dia boleh larut dalam minyak. Jadi apa yang kamu nampak di sini, yang ni adalah grease, minyak tadi. Ekor tu akan berada di dalam grease sebab mereka boleh larut dalam grease. Manakala kepala mereka adalah berada di dalam air sebab dia boleh larut dalam air. Jadi apa yang kita nampak ialah satu keadaan semua ekor tu akan pi dekat bahagian grease itu ataupun minyak itu ataupun kotoran itu. Okey? Okey, kita tengok seterusnya bahagian C. Tindakan menggosok. Jadi waktu kamu cuci baju, kamu akan gosok dia kan? Okey. Tindakan menggosok ataupun memberus kain akan menanggalkan. Jadi waktu kamu gosok, kamu akan keluarkan grease ini seperti yang kamu nampak. Jadi dia akan keluarkan grease ni daripada permukaan kain. Okey. Memberus kain akan menanggalkan kotoran bergrease daripada permukaan untuk menjadikan titisan-titisan grease yang dikelilingi oleh molekul sabun dan terampai di dalam air sabun seperti yang kamu nampak ni. Jadi grease tu dalam bentuk bulatan, titisan, okey, dan boleh dikeluarkan daripada pakaian kita ataupun baju. Okey.
Lepas tu akhir sekali untuk bersihkan ataupun kita nak sidai. Sebelum kita nak sidai baju kita, kita akan buang buih sabun tu lah. Sebab buih sabun tu sudah ada grease yang kita tak mau. Jadi kita kena buih-buih sabun yang dihasilkan oleh air sabun berangkat tirisan. Jadi apabila air sabun dan buih dibuang, semasa kita membilas, jadi kotoran bergrease turut dibuang bersama. Jadi sekarang ni kita sudah buang dah. Dengan cara ni sabun menanggalkan kotoran bergrease dan membersihkan kain. Jadi ini adalah proses yang kita guna untuk membersihkan ataupun apakah kegunaan tindakan pencucian sabun ini. Lepas tu bahagian yang terakhir bagi 5.5 ataupun bab ini minyak sawit, iaitu pengurusan lestari dan kepentingan dalam industri kelapa sawit. Kelapa sawit adalah salah satu ekspor negara kita. Jadi skop pengurusan lestari dan kepentingan dalam industri termasuk penggunaan tanah. Penanaman semula digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan tanah. Air sisa, air kumbahan kilang minyak sawit, sebab kilang tu waktu dia memproses ataupun mengekstrak minyak sawit tadi, dia ada air kumbahan, air yang dibuang, yang dihasil daripada proses pentiran dijadikan baja. Jadi kita boleh gunakan air sisa ni sebagai baja organik dan bahan tenaga biogas. Jadi kita dah habis dah bab 5 ni, iaitu 5.5 minyak sawit adalah bahagian terakhir. Jadi bahagian seterusnya kita akan masuk bab 6, bab baru